Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada petang ni kita meneruskan sesi yang ketiga bagi membincangkan kitab Al-Qawa'idul Muthla fi Asma'illahi Ta'ala wa Sifatihil Ula karangan Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ana akan ambil fasal yang ketiga, iaitulah Qawa'id fi Adillatil Asma'i was Sifat. Kerana musannif radhiyallahu ta'ala anhu telah membahagikan kita ini kepada 4 bahagian. Yang pertamanya ialah 7 kaedah berkaitan dengan al-asma'. Kemudian bahagian yang kedua 7 kaedah berkaitan dengan as-sifat. Dan 4 kaedah yang berkaitan dengan pendalilan, dalil dan istidlal. Dan bahagian yang keempat ialah menjawab beberapa syubhat ataupun kita kata praktikal atas kaedah yang diambil. Dan seperti yang telah diketahui, kitab ini adalah kitab yang dianggap asasi, di mana musannif radhiyallahu ta'ala anhu telah menghimpunkan kaedah-kaedah yang pelbagai disebutkan para ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama sekali Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, berkaitan dengan Tauhidul Asma'i was Sifat, lalu dihimpunkan dalam kitab ini. So bahagian yang ketiga ini ialah beberapa prinsip kaedah yang kita kena guna atau kita kena apply apabila kita nak berinteraksi dengan dalil. Sama ada dalil itu tentang dalil nama Allah ataupun dalil itu tentang dalil sifat Allah. Yang ni macam mana kita nak berinteraksi dengan nas Al-Quran dan Sunnah atau apa-apa sumber lain berkaitan dengan bagaimana kita hendak menetapkan atau menafikan nama atau sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaedah yang pertama, dia kata al-adillatu allati tuthbatu biha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbaringan, kaedah yang pertama ini beriringan, paralel dengan apa yang telah disebutkan pada kaedah yang dahulu, bahawa asma'ullah ta'ala tauqifiyah, sifatullah ta'ala tauqifiyah. Jadi as long as nama dan sifat Allah ialah tauqifiyah, maka sumbernya terhad kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, sumbernya terhad kepada Al-Quran dan Sunnah. Fala tuthbatu asma'ullahi bighairihima. Jadi tidak diisbatkan nama-nama Allah dan sifat Allah melainkan sama ada ianya datang daripada dalil Quran dan Sunnah. Dan demikian juga nafi. Kaedah ini bukan saja terpakai pada isbat, tetapi juga pada nafi. Kerana tidak boleh isbat tanpa dalil dan tidak boleh nafi melainkan dengan dalil. Kan? Macam mana kita nak isbat nama dan sifat Allah, mesti ada dalil. Nafi juga mesti ada dalil. Jadi apa sahaja yang warid yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dan syarat Sunnah mestilah dia sahihah. Mestilah Sunnah itu sahihah, hasan, sahih. Tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah dengan dalil yang dhaif. Dalil yang dhaif tak boleh lah. Oh ya, tak apa ni ayat ni lah. Okey, tak apa. Bagi kat ayat kopi. Kopi. Ada sugar ke tak ada sugar? Tak ada sugar.
Jadi apa sahaja yang datang dalam Quran dan Sunnah kita kena terima dengan lafaznya dan maknanya. Okey. Sebab tu dia kata di sini, wa ala hadza fama warada itsbatuhu lillahi ta'ala min dhalika fil kitab was sunnah wajaba itsbatuhu wa ma warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma'a itsbati kamali dhiddih. Apa yang datang isbat, kita kena isbat. Apa yang nafi, kita kena nafi. Dan tujuan nafi ialah untuk mengisbatkan kesempurnaan lawan. Kesempurnaan lawan sifat yang dinafikan. Contoh nafi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan nafikan anak dan diperanakkan. Tuhan nafikan kufu untuk mengisbatkan kamalul ahadiyah dan kamalul samadiyah, kesempurnaan sifat ahadiyah dan samadiyah. Jadi itu tujuannya menafi, bukan sekadar nafi. Kan sekarang ni kalau orang yang belajar sifat 20, dia ada sifat salbiyah. Dia mula sifat nafsiyah dengan wujud. Kemudian dia ada sifat salbiyah, qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Lepas tu wahdaniyah. Ini semua dia kata sifat salbiyah. Salbiyah dengan makna nafi, tapi tak mengisbatkan kesempurnaan lawan. Jadi tak betul. Kerana semata-mata nafi tidak ada sempurna. Kan? Kalau kita kata Allah Ta'ala tidak jahil, okey, tak jahil. So, adakah dengan kita kata Allah tak jahil, kita telah memuji Allah Ta'ala? Tak puji tak? Kan? Pasal cawan ni pun tak jahil juga. Tapi dia pun tak pandai juga. Kan? Dia jahil pun tidak, pandai pun tidak. Pasal dia memang tidak disifatkan dengan jahil dan ilmu. Kan? Sebab cawan dia tidak menerima penyifatan dengan jahalah ataupun ilmu. Okey. Jadi dia kata ini kaedah. Cuma bila kita sebut isbat dengan Quran dan Sunnah, makna kata di sini mengisbatkan dengan kita memahami nas Al-Quran dan Sunnah itu seperti yang dikehendaki oleh syarak. Makna kata bukanlah kita ni jumud pada kalimah. Sebab tu kita dah bincang, kita ada masalah asma', kita ada sifat, dan kita ada khabar. Kan? Al-ikhbaru anillah, perkhabaran tentang Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata wajib kita ikut Quran dan Sunnah, okey, tetapi ada penggunaan perkataan yang maknanya sahih, tapi mungkin lafaz tu sendiri tidak digunakan dalam Quran dan Sunnah. Okey, tak datang exactly as the word. Contoh, ulama salah kata Allahu fawqa arshihi ba'inun min khalqih. Kalimah fawqa arshihi tak datang dalam Quran dengan Sunnah. Ba'inun min khalqihi tak datang dalam Quran dan Sunnah. Lafaznya exactly as the word, tetapi itulah maknanya. Tidak? Bila Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, dan istawa maknanya ala irtafa'a sa'ida istaqarra, maka itulah maknanya bi annahu ta'ala fawqa 'arsyihi ba'inun min khalqihi. Jadi ini khabar, perkhabaran tentang Allah Ta'ala, tentang makna sifat. Jadi sebab itu nanti akan datang lagi kaedah yang seterusnya. Dan dia kata apa yang tidak datang pengisbatannya dan tidak juga nafinya, wajiblah kita tawakuf pada lafaznya. Tetapi maknanya ditafsilkan. Jadi dia kata, bila kita kata kita ikut Quran dan Sunnah, makna ikut Quran dan Sunnah ialah kita memahami nas seperti yang dikehendaki, dan itu akan datang kaedahnya.
Adapun sifat atau penggunaan perkataan tertentu yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, sama ada secara positif, isbat, affirmation, ataupun nafi, secara menafikan, negation, yang tidak datang dalam Quran dan Sunnah, maka penggunaan lafaz ini kita tak guna pada maqam taqrirul i'tiqad. Pada maqam taqrirul i'tiqad. Pada maqam mengajar, menyatakan i'tiqad. Okey, contoh, kalau kita nak kata, boleh tak awak nyatakan kepada saya apakah akidah ahli sunnah wal jamaah? So kita kata ahli sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kita hanya kata ahli sunnah wal jamaah kata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, wa annahu ta'ala alimun bi kulli syai', alimun bi dhati as-sudur, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Kita hanya akan ulang teks Al-Quran macam yang Ibn Taymiyah guna dalam Wasitiyah, atau yang Ibn Uthaymin guna dalam Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu cara takrir akidah. Wa anna ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, dan bahawa Ar-Rahman di atas arasy-Nya beristiwa. Kita tak akan tambah dan tak akan kurang. Sebab itu bila Syekhul Islam Ibn Taymiyah disuruh dibicarakan tentang akidah dia, Ibn Taymiyah mula-mula dia disuruh imla, disuruh sebut dan kami tulis apa akidah kau. Kemudian Ibn Taymiyah kata, aku ada akidah yang aku tulis lama dah sebelum ni. Itulah akidah wasitiyah. Kan? Dan akidah wasitiyah tu memang ditulis untuk orang awam yang diminta oleh qadhi wasit untuk jadikan panduan akidah orang awam secara umum. Ya. Sebab dalam tu terkandung i'tiqad. Dan di antara perkara yang dipertikaikan dalam tu ialah kenapa Ibn Taymiyah guna kalimah tamthil dan tidak guna tashbih langsung. Dia kata, adakah kamu nak isbat tashbih? Dia kata tashbih dalam Quran Sunnah tak ada. Yang ada nafi tamthil. Laisa kamithlihi syai'. Nampak tak? Pasal ini maqam taqrir i'tiqad. Jadi perkataan yang samar kita tak guna. Sebab kalimah musyabahah ada ijmal, ada kesamaran dari sudut ontologi. Kan, bagi orang yang ahli macam kita, orang awam yang tak ada dengar falsafah, tak ada ijmal lah. Tapi ahli kalam dia dengar musyabahah, otak dia sudah jadi bergegak tau. Pasal dia terbayang musyabahah ni apa. Kalau aku ada tapi Tuhan juga ada, boleh tak sebut macam tu? Aku ada, Tuhan ada. Ini masalah, krisis. Dia menimbulkan krisis minda yang sangat dalam. Aku nak isbat aku wujud ke nak isbat Tuhan wujud? Kalau aku kata Tuhan wujud, macam mana aku juga boleh wujud? Kan ini masalah. Kan, masalah tak? Pada mereka masalah lah. Kan, sebab dia sudah sebab fitrah dia sudah tercemar. Dia ada lawthah fikriyah. Tapi bagi orang yang sejahtera atas fitrah, dia tak ada isu. Kan, bila sebut Allah Ta'ala mendengar doa, tapi dia juga mendengar. Kan, kita masa kita berdoa kepada Allah Ta'ala, telinga kita pun dengar juga doa tu. Kan, tapi Allah Ta'ala pun dengar juga. Kan, tapi waktu bila Tuhan dengar, dia bila tanya waktu bila Tuhan dengar, ada masalah. Kan, kalau Tuhan baru dengar sekarang ketika aku sedang berdoa, jadi Tuhan ada related dengan something that perpetual lah. Kan, jadi masalah. Jadi istilah-istilah yang macam ni mesti ditafsilkan. Istilah yang datang, yang digunakan oleh ahli falsafah dan ahli kalam, mesti ditafsirkan. Sebab dia bukan datang dalam wahyu. Wahyu hanya hak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran semata-mata datang daripada Tuhan. Hak Tuhan guna confirm betul.
Kan? Tidak ada iskal. Kan? Tapi kalau yang manusia sendiri cipta istilah tu, kemudian dia takbirkan tentang Tuhan, mesti akan ada masalah. Mesti akan ada masalah. Kan? Dan manusia ni dia boleh datang satu perkataan macam kata Ibn Qayyim, tapi setiap orang mendengar dengan tafsiran sendiri. Sebab tu Al-Ka'bi, ulama Mu'tazilah, dia sebut tentang Al-Junaid. Kan, dia kata di Baghdad ni ada satu syekh, aku pergi dengar, dia kata, Al-Junaid Al-Baghdadi. Datang pada majlis itu macam-macam orang. Ada sastrawan, ada ahli falsafah, kan? Ada orang biasa. Dia kata masing-masing dengar perkataan Junaid dan faham cara masing-masing. Sastrawan datang just nak dengar keindahan ayat dia saja. Ayat bunga-bunga ke orang tasawuf, kan? Ayat bunga-bunga, betul. Tengok orang poetry, dia suka Ar-Rumi, kan? Dia suka Ibn Farid, kan? Sehingga Ibn Taymiyah kata apa? Syair Ibn Farid tu macam daging yang sedap tapi diletak di atas pinggan tulang khinzir. Kan? China bun China tu kan buat tulang khinzir, kan? Siniyah. Jadi ataupun daging khinzir diletak di atas pinggan yang cantik. Lebih kurang itu dia kata. Nampak selera, kan? Rupanya pork. Kita tengok chef tu masak amboi sedapnya dekat rancangan TV, kan? Sekali. Kan? Kita dah jadi cari kedai mana ni dia. Tengok kedai bawah ni. Kan? Jadi macam tu. Ada datang dengar, dia kata keindahan bahasa. Ada datang ahli falsafah datang, dia tafsir cara dia. Kan? Itu Ibn Taymiyah dia kata, aku pergi satu majlis tu syekh, dia duduk baca syair Ibn Farid. Aku pergi dengan niat nak ingkar, dia kata aku nak pergi bantah lah. Tapi bila aku pergi duduk, aku dengar dia baca syair tu, aku jadi ghalid. Pasal syair tu sedap. Dan bila kita dengar, kita faham cara kita. Boleh ditafsirkan dengan cara yang betul, bukan tak betul. Tapi Ibn Taymiyah tahu dia ni maksud lagu lain, Ibn Farid maksud lagu lain, salah maksud dia, kan? Jadi dia jadi samar, ijmal, dia ada mujmal. Jadi sebab itu kaedah dia dalam perkara ini, kita kena tafsil makna dia. Kita nak tengok apakah maksud dia guna istilah itu. Adakah maksudnya selari dengan makna yang datang dalam nas, atau bercanggah dengan apa datang dalam nas. Kalau kita kata Allah Ta'ala di atas arash, so dia kata habis tu jadi Tuhan bertempat lah, kan? Tuhan bertempat lah, dia kata Tuhan ada tempat. So pertama sekali kita tanya dia, apa masalah dengan tempat? Apa isu dengan tempat ni? Kan? Pasal apa tempat jadi masalah? Sebab makna tempat. Apa yang dia nak maksudkan dengan tempat? Ahli kalam, bila dia sebut tempat, dia terbayang apa? Rumah, kerusi, bilik, langit, bumi, kan? Alam ni dia terbayang, alam ni tempat, kan? Tapi ahli falsafah, bila sebut makan, space, kalau dia seorang Platonis, dia terbayang space adalah satu makhluk ataupun satu benda, satu realm yang asing, yang tak dapat dicapai oleh panca indera, yang semua benda lain ada dalam tu, kan? Dan kalau dia Aristotelian, dia faham lagu lain pula, kan? Jadi setiap ahli falsafah ada fahaman yang berbeza, kan? Jadi apa maksud dia tempat? Jadi sebab itu ulama salah kata kita kena tanya dia nak maksud apa tempat. Kalau dia nak kata tempat tu maknanya Tuhan terkurung dalam satu tempat, macam makhluk kita ni dilingkungi oleh langit dan bumi, kan? Kita tak boleh keluar daripada alam, kita duduk dalam alam. Betul tak? Kalau kita nak pergi sampai ke titik yang dilihat dalam teleskop Hubble tu pun dah makan berbilion tahun, kan? Nak sampai dekat tempat Hubble record tu. Jadi kita tak boleh nak keluar daripada aqtaris samawati wal ard. La tanfuduna illa bisultan. Tak boleh keluar.
Kan? Nabi SAW dia keluar. Itu pun sebab Tuhan yang bawa. Kan dia ada sultan. Dan kita tak boleh. Kan? Khayalan boleh lah. Kan? Apa kata Interstellar pergi sampai dekat black hole masalahnya. Kan? Black hole tu pun tak tahu apa benda. Kita awak tahu, kita nampak black. Entah dia black pun kita pun tak tahu. Tuhan kita nampak dekat teleskop saja. Kan? Apa benda dia kita tak tahu. Kan? Sebab tak tahu kita pun nama black hole. Yang black tu bukan dia, kita lah black. Tak tahu. Otak kita dah blank. Kita tak tahu nak pun nama apa kat dia. Kan? Tapi biasalah saintis ni dia act, dia sombong. Dia tak mengaku kata dia bodoh. Kan? Itu masalah. Lepas tu dia tuduh ciptaan Tuhan yang tak betul. Lepas tu dia kata tak ada Tuhan. Kan kacau? Kan? Jadi kita kena tanya dia, apa you maksudkan tempat? Kalau nak kata tempat ni maksudnya macam makhluk Tuhan dalam alam. Tak betul lah. Kan? Tuhan tidak dalam alam. Kalau Tuhan dalam alam, bukan Tuhan lah. Kan? Jadi kalau pahaman apa nama wahdatul wujud, Tuhan semua tempat. Kan? Jadi Tuhan di mana-mana. Tak betul lah. Kan? Tapi kalau you nak kata tempat di sini ialah Tuhan di luar alam. Yang mana luar alam tak ada benda dah, ada Tuhan je. Kan, ada Tuhan sahaja. Kan, maksudnya lepas daripada arash, bukan ada benda lain dah, ada Tuhan saja atas tu. Dia bukan ada makhluk dah. Kan, tidak ada space, tidak ada void, tidak ada benda apa pun yang dinamakan makhluk, dia tak ada. Hanya ada Tuhan. Kalau yang kata tempat pun dia hanyalah takdirul makan, anggaran akal sahaja. Sebab akal tak boleh bayang benda terpisah daripada tempat dan masa. Kan? Jadi itu hanya anggaran. Yang hakikat tempat di sini ialah Tuhan tu sendiri. Kan? Bukannya benda asing. Jadi maksud tu sahih, tapi kita tak guna kalimah makan pada kedudukan takrir i'tiqad, kerana dia boleh mengelirukan. Sama juga masalah arah, masalah masa. Kan? Adakah Tuhan ada masa? Apa maksud Tuhan ada masa? Kalau dia kata siang malam, memanglah Nabi sebut laisa inda rabbikum lailun wala nahar. Tuhan tak ada siang malam dekat dia. Siang malam ni perjalanan matahari. Kan? Jadi dia kata habis kalau Tuhan tak ada masa, macam Tuhan cipta. Jadi adakah penciptaan berlaku dalam tempoh sebelum masa? Before time. Kata mana ada before time? Before time is time lah. Tak? Sebab time, apa maksud time? Kita akan tanya dia apa maksud masa. Kalau dia kata masa ialah harkat syams wal qamar, itu masa untuk sekarang, masa untuk perjalanan matahari dan bumi. Kita ada dua kalender. Kita ada kalender Gregorian yang ikut matahari, kita ada kalender hijrahnya ikut bulan tu. Kan? Tak sama apa ukuran masa perjalanan matahari dengan bulan, tak sama. Kan? Ashabul Kahfi dalam gua 300 tahun ikut matahari, 309 tahun ikut bulan. Kan? Itu masa bulan dengan matahari pun sudah relatif. Kan? Jadi dia nak ingkar Tuhan turun ke langit di 1/3 malam yang akhir. Kita kata sebut 1/3 malam yang akhir ni untuk hang supaya hang bangkit tahajud. Bukan untuk hang ingkar Tuhan turun. Tak. Untuk hang tu nak set jam, pasal hang tu tak boleh keluar pada masa. Bukan Tuhan tu perlukan 1/3 malam. Yang perlukan 1/3 malam tu kita. Kan? Tuhan tak perlu tergelincir matahari untuk kita sembah dia. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Yang perlu waktu ni kita. Pasal kita terkurung dalam waktu dan masa, space time. Kan? Jadi janganlah kau pergi ukur Tuhan dengan ukuran yang tak sepatutnya. Kan? Tapi sebelum
kejadian langit dan bumi adalah masa yang lain. Kerana masa adalah miqdarul harakah, tempoh pergerakan. Kan? Pergerakan yang paling mutlak sekali ialah pergerakan Tuhan lah. Waktu Tuhan kata anad dahr, akulah masa, uqallibul laila wan nahar. Hakikatnya yang bergerak yang sebenar-benarnya adalah Tuhan. Tuhan yang menggerakkan siang dan malam. Waktu Nabi kata la tasubbud dahr, jangan cela masa, fa innallaha huwad dahr. Kerana Allah itulah masa. Kan? Itu maksud dia. Jadi kalau kita gunakan perkara macam ini untuk nafi atau isbat, macam tu sahaja. Allah tidak ada masa. God is transcendental of time and space. Kalimah time and space ni very vague. Kan? Dia terlalu samar. Ada ambiguity. Tak boleh nak nafi macam itu sahaja. Pukal. Okey. Dan kaedah ini juga mentakrirkan kepada kita bahawa lain daripada Quran dan Sunnah tidak boleh menjadi sumber asasi untuk mengisbat atau menafikan. So akal tidak ada authority untuk mengisbat atau menafikan secara berasingan daripada wahyu. Okey. Sekarang masalah ahli kalam dengan ahli falsafah, dia letakkan akal itu separately. Akal dalam dia punya authority dia, kemudian wahyu dalam authority dia, kemudian dia perbuat satu perang antara akal dengan wahyu, tradition and reason, revelation and reason. Kan? Tapi siapa yang buat perang ni tak ada. Kan? Ini hanya yang dibuat-buat oleh ahli kalam dengan ahli falsafah. Mereka yang asingkan. Padahal dia Al-Quran dengan akal benda yang satu. Dalam Al-Quran ada akal, dan akal itu dicipta Tuhan untuk memahami Al-Quran. Sebab tu kata Sam'ani, kata sebagian ulama salaf, la yu'rafu Allahu bil-aqli wa la yu'rafu illa biwujudil aqli. Tuhan tak dikenali dengan akal semata, tapi takkan dikenali melainkan dengan adanya akal. Orang gila tak boleh kenal Tuhan. Lepas tu syarat taklif mesti adalah bulugh, kena baligh. Kan? Jadi sekarang ni kalau kita pisahkan akal dengan wahyu, memang nampak pelik. Dia akan menimbulkan konflik yang tak wujud pun sebenarnya. Lepas tu Ibn Taymiyah letakkan nama kitab dia Dar'u Ta'arudin Naqli wal Aql. Kan? Menafikan adanya percanggahan nakal dengan akal. Dia tak boleh bercanggah. Ya, sekarang ni masalah ahli kalam ialah dia isbatkan percanggahan. Sebab dia berfikir di luar daripada autoriti wahyu. Semata-mata dengan melihat alam, mengkaji alam, kemudian dia membuat teori. Kan? Dia buat teori. Bila dia buat teori, kemudian dia anggap teori ini mu'tamad. Ini adalah ciri-ciri alam, ciri-ciri makhluk, dia kata. Selepas dia dah buat satu rumusan, gini-gini, makhluk ni adalah gini-gini, A, B, C, D, E, F, G. So dia kata yang ni adalah berdasarkan mata akal, ini adalah ciri-ciri makhluk. Jadi Tuhan tak ada ciri-ciri ni. Lepas tu baru dia pergi tengok wahyu. Tiba-tiba dalam wahyu ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang memberikan imperatif makna yang dia dah nafi. Saya nak buat macam mana? Ini masalah. Dia kata Tuhan mestilah mukhalafatu lil hawadith. Tuhan tidak boleh ada hawadith, tidak boleh ada perkara baharu. Apa yang baharu mesti makhluk. Lepas tu dia tengok dalam Quran, qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Ini kan baharu. Kan? Dan jelas, obviously, Tuhan tak melihat Adam melainkan setelah Adam diciptakan. Tidak. Sebelum Adam wujud, Tuhan nampak Adam. Oh, kalau soalan tu tak rasional, falasi. Tapi, itu soalan dia timbulkan dia apa? Dia kata kalau Tuhan tak nampak Adam sebelum Adam ada, jadi bila Adam ada, Tuhan nampak Adam. Jadi, sudah ada baharu dia.
Tak kita tanya, yang menafikan bahru ni mana? Kan? Yang Tuhan dia wujud dia memanglah tidak ada mula. Macam kata Al-Babahri, awalun bila mata, akhirun bila intiha. Kan? Awal tanpa ada bila, akhir tanpa ada kesudahan. Wujud Tuhan mendahului segala wujud makhluk yang lain. Dan dia tidak ada dijadikan oleh sesuatu yang lain. Dia memang sedia ada wujud. Tapi bukan bermakna setiap benda yang baharu adalah makhluk. Of course Tuhan tak bercakap dengan Musa sejak daripada azali. Kan? Tuhan bercakap dengan Musa bila Musa naik bukit Tur Sinai lah. Barulah Musa dengar. Kan? Tuhan bercakap. Tapi dia sudah buat kesimpulan. Dia kata yang ni tak boleh ada pada Tuhan sebab ni sifat makhluk. Tapi kita kata mana dalil Quran dan Sunnah yang kata Tuhan tak boleh ada sifat ni? Mana dalil Quran dan Sunnah yang kata Tuhan tak boleh ada perpetualness of actions? Tak ada. Dalam Quran berlambak perbuatan Tuhan yang berterusan. Tuhan mencipta, fa'alul lima yurid, dan dia tidak akan berhenti mencipta. Kan? Nikmat syurga takkan putus. Tuhan takkan berhenti mencipta nikmat syurga. Tidak. Jadi muskilahnya, iskal mereka ialah mereka dah buat satu autoriti asing daripada akal, daripada wahyu, ya. Kemudian mereka dah buat keputusan, kemudian mereka nak paksa wahyu tadi ikut pesan mereka. So mereka kata sekarang kita ada bercanggah, ada ta'arud. Dan ta'arud ni engkau yang reka. Kalau dari awal engkau berfikir bersama dengan Quran, dalam kerangka Al-Quran, dalam kerangka wahyu, di bawah bimbingan wahyu, dengan naungan wahyu, daripada awal takkan ada percanggahan ni. Kan? Takkan ada percanggahan ni. Itu isu yang jelas sekali. Kan? So sebab tu kita kata, bila kita kata dalil Al-Quran dan Sunnah, bermakna tidak ada dalil lain yang boleh berasingan daripada Quran dan Sunnah. Mesti beriringan, including akal, including fitrah. Dia yang akan menentukan keabsahan sesuatu kesimpulan akal atau keabsahan kecenderungan seseorang. Bukannya sebaliknya, bukannya akal yang menentukan keabsahan wahyu. Itu penting tu. Kemudian dia kata kaedah yang kedua, al-wajib fi nususil Quran was sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrif, la siyama nususus sifat haitsu la majala lirra'yi fiha. Yang wajib pada nas Al-Quran dan Sunnah ialah menjalankannya di atas zahirnya, tanpa diubah, tanpa ditahrif, terutamanya nas sifat yang tiada padanya ruang untuk kita berijtihad. Semua ayat Quran macam tu, mesti bawa pada makna zahir. Bila Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, kalimah siyam, dia berkata dalam kitab fiqh apa? Makna asal kalimah dia dalam segi bahasa ialah imsak, menahan diri. Tidak. Boleh tak satu orang buat pandai, dia kata, Quran kata siyam, siyam ni makna tahan diri. So saya tahan diri daripada berzina, daripada mengumpat. Saya puasa lah tu dia kata. Walaupun bulan Ramadan saya makan, saya minum. Kan sekarang Syahrul kata, yang penting dia kata puasa ni untuk mencapai takwa. So kalau ada benda lain untuk capai takwa, kenapa kita kena hadkan benda puasa? Kan? Tak, kita kena faham orang Arab masa Quran turun, bila dengar perkataan siyam, saum, apa dia faham? Puasa, tak makan, tak minum, tak jima'. Orang Arab jahiliah puasa tak? Puasa tak orang Arab jahiliah? Puasa, dia puasa hari apa? Hari Ashura. Dia tak? Orang Arab jahiliah puasa Ashura. Nabi puasa hari Ashura daripada bila? Daripada Mekah. Kan?
Daripada Mekah Nabi dah puasa Ashura. Sebab tu puasa Ashura diwajibkan. Bila Nabi datang Islam, bila turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, segala puasa yang biasa dipuasa oleh orang Arab wajib masa itu. Iaitulah puasa hari Ashura masa ayat ni. Sebab itu je puasa yang ada masa tu. Kan? Sebelum turunnya Syahrul Ramadan. Kan? Jadi kita faham ayat ni berdasarkan zahir mutabadir. Apa makna zahir? Dia takrifkan pada kaedah yang ketiga. Bukan kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat. Belakang. Kaedah yang keempat, last sekali. Dia bagi kita definisi zahir. Zahirun nusus ma yatabadaru minha ila adh-dhihni min al-ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabi as-siyaq wa ma yudafu ilayhi al-kalam. Makna zahir ialah apa yang segera dipahami oleh makna, oleh akal daripada makna perkataan. Dan ia berbeza mengikut naratif ayat. Okey? Kalau kita sekarang pada abad ke-21 Masihi, kurun ke-15 Hijrah, 1445 Hijrah, orang tanya, "Mai sini naik apa?" "Saya naik kereta." Apa yang kita faham perkataan kereta? Kereta lah. Sama ada Proton Saga ke, Pro 2 ke, Mercedes ke, BMW ke. Kan? Kereta-kereta jenis ni lah dibuat pada besi, ada roda 4. Kereta. Tapi kalau kita duduk di zaman Melaka, masa tu orang naik kereta lembu je. Kan? Kalau kita sebut kereta, kita perlu sebut tak lembu di belakang dia? Tak perlu. Pasal zaman tu ada kereta lembu je, bukan ada kereta lain lah. Kan? Tapi lah kita kena sebut lembu belakang dia. Pasal kalimah kereta zahirnya ialah kereta untuk yang ada pada zaman lah, yang buat pada besi tu. Berbeza pada zaman dulu. Kan? Kalau kita pi Baqalah, kita runcit ke Arab sebenarnya, kalimah halib dengan laban sama aja kan? Susu. Tapi kalau kita pi sekarang dekat Saudi Arabia, kita kata uridul laban. Lepas tu kita balik rumah minum masam. Ni yogurt. Kan? Pasal kalimah laban dah jadi untuk yogurt. Halib untuk susu biasa. Dia tak boleh kata Arab tak faham bahasa Arab. Dia kata apa hang ni, aku cakap tak faham. Hang tengok mu'jam. Aku buat mai Ibnu Manzur Lisanul Arab. Tak jadi. Penggunaan berubah. Penggunaan dia sudah berubah. Okey? Dan sebab itu kita tak boleh, zahir ni bukan mestinya dia adalah hakikat. Boleh jadi dia adalah majaz. Penggunaan majaz lebih dominan daripada hakikat. Ini kalau kita terima pembahagian hakikat majaz dengan yang dipahami dalam balaghah biasalah. Dan di sinilah iskal nanti Ibn Taymiyah akan timbulkan masalah hakikat dengan majaz. How you can determine which one is hakikat and which one is majaz? Sedangkan kalimah itu sendiri akan berubah makna dominan dia. Faham tak? Kita tak boleh tu dakwah kata memang kalimah sayyarah, kereta ini hanya untuk kereta Proton Saga, Proton. Tak boleh. Siapa ada autoriti untuk dakwah benda ni? Tak ada. Kan? Tak ada autoriti. Bukan ada satu pihak berkuasa yang boleh menetapkan, okey, kereta hakikat dia untuk ini. Lain daripada tu majaz. Tak boleh. Kan? Kereta secara mutlak, bukan secara mudhaf. Kan? Mana kalau kita tambah kereta api, kan? Kereta lembu, kereta kuda, kan? Dia akan ada makna yang asing lah, makna lain lah. Kan? Jadi dia kata zahir itu sendiri berubah mengikut susunan ayat, konteks ayat, berubah mengikut konteks. Berubah mengikut konteks. Sebab tu kalau kita kata ra'aitu asadan yakhtubu 'ala al-mimbar, kalimah asad di sini, adakah bila orang dengar ayat ini in total secara keseluruhan dia akan terbayang singa dulu lepas tu berpindah kepada orang, atau dia memang daripada awal dengar dia faham orang? Ini iskal yang Ibn Taymiyah bangkitkan masalah hakikat dan majaz. Faham tak?
Akal kita bukannya terbayang singa dulu lepas tu pergi kat orang. Kecuali kalau you stop. Kalau you cakap ra'aitu asada, betul lah, kau tu akan terbayang singa dulu, sungguh. Tapi kalau you cakap directly ra'aitu asadan yakhtubu 'ala al-mimbar, akal takkan terbayang dah singa. Akal terbayang satu orang yang berani, yang gagah, kan? Nampak tak? Jadi di sini iskal pada masalah hakikat dan majaz ni. Macam mana kita nak ada teman yang ni hakikat, yang ni majaz? Kan? Kalau majaz yang difahami oleh orang Arab yang awal sebelum balaghiyin Mu'tazilah, sebelum ahli balaghah Mu'tazilah, ya simple, majaz ialah keharusan penggunaan satu kalimah. So kalimah sayyarah digunakan untuk benda yang bergerak. Kita tak guna batu dengan nama sayyarah, kan? So sayyarah ni kalimah yang kita boleh pakai untuk macam-macam benda yang bergerak. So kita ada as-sayyarah, al-kawakib, cakrawala, bintang, apa semua kita panggil sayyarah juga. Kafilah rombongan manusia hidup berjalan di tengah padang pasir, kita panggil sayyarah, kan? Pasal dia makna sayyarah bergerak, kan? So majaz dari sudut itu, ya betul lah, dari sudut yajuzu fil lughah, kan? Diharuskan pada bahasa untuk guna kalimah itu untuk menentukan makna. Kerana kita tidak boleh ambil pendekatan ismiyah, pendekatan nominalism yang strict, ya, seolah-olah semua benda itu hanyalah nama. Of course kita tak saja buat nama benda ni gelas, mestilah ada universal meaning di sebalik gelas, kan, untuk kita melakukan satu ta'ammulat. Bukan nak suruh jadi Heidegger cuma ataupun Husserl, tapi mestilah bila sebut gelas, orang terbayang benda yang tertentu sahaja. Tak adalah kita orang tu main gelas tu, kita pun suruh pinggan kat dia. Kata pasal apa? Saya minta gelas. Dalam rumah ni saya panggil ni gelas. Hak buhayak tu saya panggil pinggan. Boleh ke tu? Tak boleh. Sebab setiap perkataan ada makna universal dia. Of course Ibn Taymiyah tak nafikan universal ini makna, okey, tetapi penggunaannya mestilah dalam had itu. Tapi gelas tu ada macam-macam bentuk, ada macam-macam jenis, kan? Ada macam-macam warna, ada macam-macam rupa, kan? Tapi kita tak panggil pinggan sebagai gelas dan gelas sebagai pinggan, tak boleh, kan? So majaz dari sudut itu, ya, acceptable. Maksudnya kalimah ni dia ada banyak merangkumi sejumlah makna, kan? Sebab kita tengok kalau Mu'jam Ibn Faris, dia akan bagi asal kalimah. Betul, dia kata kalimah ni asal makna ini, maka daripada itu orang Arab sebut ini, kan? Setiap itu dia ada maqayis dia, ada miqyas dia, kan? Ada ukuran dia, ada tolak ukur dia. Pasal apa benda ni dinamakan demikian? Usul kalimah tu tak lari daripada makna asli dia, kan? Itu betul lah. Tapi majaz dengan makna berubah 100%, berubah secara total 180 darjah, kan? Ini tak masuk akal ni, kan? Dan nak menentukan mana penggunaan yang dominan dengan penggunaan yang kita kata secondary, itu bergantung kepada perubahan konteks benda itu dicakap dan disebut, kan? Itu yang Ibn Qudamah sebut dalam Zammut Ta'wil. Yang kita ambil kira ialah zahir, bukan hakikat atau majaz, dia kata, kan? Kalau dah memang datang ayat itu, perkataan yang memang zahir digunakan dalam makna konteks majaz, maka itulah zahirnya, kan? Contoh ayat ala ma farrattu fi jambillah. Kalimah fi jambillah ini digunakan secara majaz untuk menunjuk kepada hak Allah Ta'ala, hak seseorang, kan? Jadi inilah penggunaannya, inilah makna zahirnya. Jadi jangan nak kata habis tu awak salafi tak isbat lambung untuk Tuhan, kan? Kata tak, mana ada ayat Quran sebut lambung? Tak ada. Kalau hampir terjemah perkataan jam di sini lambung, salah, kan? Memang salah. Kalau terjemah jam di sini rusuk, memang salah.
itu bukan makna dia. Kan? Memang tak datang daripada awal dengan makna rusuk pun. Kan? Jadi itu kita kena ambil perhatian dengan zahir. Dan hakikatnya ini sudah disepakati. Kecuali golongan batiniyah. Batiniyah sahaja yang tak mau bawa nas Quran dan sunnah pada makna zahir. Okey? Dan dia pun suka bagi makna yang pelik-pelik. Dan hakikatnya sebab tu Ibn Taymiyah kata, Ibn Taymiyah tak menafikan ahli kalam Asy'ariyah ni melawan batiniyah, betul lah. Tapi dia akan sampai satu tempat dia tak boleh nak pergi. Dia akan jam. Tak, macam Nuruddin Raniri jam dengan Atba' al-Fansuri. Kan? Pastilah bila sama-sama isbat. Kan, yang ni isbat Ibn Arabi, yang ni isbat Ibn Farid. Kok mana pun dia akan jam lah. Walaupun kau ni pada mulanya mengkafirkan sampai hukum bunuh apa semua, tapi lah kali dia kalah balik India. Kan? Maksudnya dah usul dia. Dia tak boleh nak pergi sampai the end. Dia tak nak menang. Okey? So bila Ar-Raniri kalah, apa yang jadi? Abdul Samad Palembang dia pisahkan. Okay, dia kata tak apalah. Wahdatul wujud ni kita bagi hak orang atas, orang bawah belajar tasawuf hidayatul hidayah sudahlah. Kan? Jadi dia jadikan tasawuf tu ada dua standard untuk golongan khas dengan awam. Kan? Tapi puncanya ialah kerana depa tidak ada satu dhabit yang hakiki. Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaih, bila dia dah fed up dengan akal, fed up dengan ilmu kalam, dan dia nak reform dia punya kanun kulli dia, as long as dia kata akal tak boleh nak faham masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan ialah semata-mata masalah jiwa. Macam mana kita tidak boleh tahu kewujudan Tuhan melainkan dengan riyadah, dengan jiwa, maka kita tak boleh tahu sifat Tuhan melainkan dengan jiwa. Akhirnya Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaih jadikan tabik takwil apa dia? Kasyaf. Jadi kalau Fakhr Razi sebelum, bahkan Abu Hamid sendiri sebelum itu jadikan tabik takwil adalah akal. Dan akal itu sendiri pun tak muntabik. Akal siapa? Akal ialah universal. Tetapi in reality kita tidak ada akal universal, tidak? Unless you are Ibn Sina. Kan? Kita tak isbat akal universal. Kan? Akal ini in rest. Semua orang ada akal masing-masing. Bukan ada di sana satu benda namanya akal, yang dia adalah universal, akal Plato. Tak pakai gitu. Sebab kita sekarang, kan, kita dengan Asy'ariyah, kita dah setuju bahawa kita nak lawan Aristotle dengan Plato. Tidak? Kan? Jadi kalau kita setuju nak lawan Aristotle dengan Plato, pasal apa kita nak kena guna konsep Plato yang pelik tu? Kan? So itu akan bawa kepada, kalau kita dah start terima akal Plato, kita kena terima Ikhwanus Safa wa Khillanul Wafa. Kita kena isbat di sana ada akal, dan akal itu dekat bulan, dan benda tu akan berterusan dan tak ada kesudahan. Kan? Jadi masalah. Dan akan jadilah segala macam syirik-syirik itu semua. Dan kemudian musannif kata, ظواهر نصوص صفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. Makna ayat Quran dalam sifat ni dia ada dua. Satu kita panggil aslul makna, yang kedua kita panggil tamamul makna. Asal makna dengan tamamul makna telah menjadi konsensus ahli sunnah dan segala aliran sunni, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apa semua ni yang lawan batiniyah, bahawa la yajuzu
al-wurud fi la yajuzu al-wurud fi al-Quran syai'un la ma'na lah. Ijma'. Tak boleh datang dalam Quran benda yang tak ada makna langsung. Okey, ini kita setuju. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah juga kita kata la yajuzu al-wurud fi al-Quran syai'un la ya'lamu ma'nahu ahad. Tak boleh datang dalam Quran perkataan yang tak ada siapa tahu makna dia dalam kalangan makhluk, including Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mustahil. Ini mustahil. Taha, Yasin, Alif, Lam, Mim semua ada makna. Dan semua diketahui asal makna. Walaupun kita tak faham tamamul makna. Yang ulama kata Allahu a'lam tamamul makna. Kan? Asal makna ni makna asas. Bila Tuhan sebut wa huwas sami'ul basir, kita faham makna mendengar dan melihat. Makna universal. Makna universal kulli yang hanya dalam minda. Tapi kita tak boleh tahu hakikat. Hakikat mahiyah. Ya? Apa nama sifat Tuhan ni? Pasal akal tak ada. Kita hanya boleh tahu mahiyah sesuatu dan huwiyah sesuatu. Kita hanya boleh tahu huwiyah sesuatu dengan cara fizikal. Kita tengok, kita pegang, ataupun khabar, report daripada orang yang experience benda tu. Okey? Kalau kita kata tadi, saya main naik kereta. Okey, kita faham makna kereta. Ini aslul makna. Tapi kereta jenis apa dia naik? Warna apa kereta tu? Apa nama plate kereta? Yang ni akal tak tahu. Unless orang yang tahu bagi tahu. Jadi tuan kereta tu, habaq saya main naik kereta Proton, warna sekian, nombor plate sekian. Kan? Baru kita boleh tahu. Semata-mata akal kita tak boleh dapat ni tamamul makna. Ini tamamul makna. Kereta tu jenis apa, keluaran tahun bila, warna apa, berapa dia punya enjin dia, nombor plate dia berapa. Kan? Ini tamamul makna. Akal tidak boleh capai tamamul makna. Benda yang tak ada depan dia. Okey? Satu-satunya jalan kita nak mencapai tamamul makna ialah dengan kita ada direct experience dengan benda tersebut. Jadi sebab itu kita kata sifat Allah Ta'ala, nas Al-Quran dan Sunnah tentang sifat, kita boleh tahu asal makna. Kerana tanpa asal makna, Quran tidak dipahami. Tak dipahami. Sedangkan maqasidul Quran, maqasidul tanzil, tujuan penurunan Quran adalah untuk memperkenalkan hamba dengan ma'bud, dengan Tuhan. Tak? Ini maksud kubra. Ini maksud yang paling besar, al-maqsadul akbar, ma'rifatullah. Tiba-tiba maksud ini tak dipenuhi oleh Quran. Jadi ini yang ulama salah kata, kalau itu tak payah turun Quran, senang. Bahkan lebih dahsyat lagi, dia berkata kalau kita ikut Quran, sesat pula. Kalau tak fikir dulu, kalau tak baca Jumhuriyat dulu, kalau tak baca metafizik dulu. Ini semua nama kitab Plato dan Aristotle lah. Kan? Lepas tu barulah kita faham. Kena baca Muqaddimat Sanusi dulu, kena baca Qanun Ta'sis Taqdis dulu, and then barulah tak sesat. Kalau directly pergi dekat Quran untuk kenal Tuhan, dia kata nanti sesat. Itu apa makna turun Quran? Kan? Allah Ta'ala kata orang yang sesat ni sebab tak ikut Quran, bukan sebab ikut Quran. Kan? Sekarang ni pun sudah terbalik. Ikut Quran sesat, tak ikut Quran selamat. Ini masalah. Kan? Ini masalah. Okey. Nak kena stop dah ni. So, dia kata kita maknanya diketahui satu segi, tak diketahui segi. Maknanya adalah dari segi tamamul makna tak tahu. Kesempurnaan makna. Kesempurnaan makna. Hakikat sifat Tuhan kita tak boleh tahu. Sebab apa? Pasal memang akal tak boleh capai.
Kecuali akal nak tahu tamamul makna, sama ada dia kena ada direct experience dengan benda tu, dan kita tak pernah tengok Tuhan, kita tak ada direct experience dengan Tuhan, kita tak ada any encounters with God, okay, yang secara jelas, nyata. Itu hanya akan datang lepas kita mati dalam syurga lah. Innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu. Kamu tak akan tengok Tuhan sampai kamu mati. Kan, dalam syurga tengok Tuhan. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Okey? Itu waktu yang kita akan ada direct encounters dengan Tuhan Azza wa Jalla tabaraka wa taala. Atau kita diberitahu. Sekarang Tuhan tak bagi tahu. Even kalau Tuhan habaq pun kita tak boleh faham. Pasal untuk akal faham sesuatu perkhabaran, akal hanya boleh faham secara qiyas. Secara qiyas. Okey? Bila diberitahu tanah dalam syurga daripada misk, kan? Apa sebagainya. Sungai daripada susu. Kita hanya boleh faham makna, kita nak bayang hakikat tak boleh. Pasal kita tak pernah tengok sungai daripada susu. Kita hanya pernah tengok sungai dan susu sahaja. Tapi sungai susu kita tak pernah tengok. So kita faham makna sungai dan kita faham makna susu, tapi sungai susu secara hakikat kita tak boleh faham pasal kita tak pernah tengok. Sebab tu dalam syurga, ainun ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang Nabi kata dalam syurga ada nikmat yang mata tak pernah tengok, telinga tak dengar, tak terlintas di benak fikiran manusia. Yang ni memang Tuhan tak habaq. Kalau Tuhan habaq pun kita tak tahu. Kita orang lelaki warna yang pelik-pelik pun kita dah pening. Kita tahu biru, merah, hitam, hijau, putih. Kan? Tiba-tiba kita suruh ambil baju biru, dia bagi baju, kita kata ni hijau. Dia kata dah ni biru lah. Dalam mencapai warna, kan? Dalam syurga ada warna yang orang lelaki dah tengok, perempuan lagi tak dah tengok, kan? Jadi macam mana kalau Tuhan habaq warna-warna dalam syurga tu? Tak mungkin kita boleh faham, kan? Waktu Nabi sebut, bila Nabi tengok apa, Sidratul Muntaha, kan? Nabi kata ada warna-warna yang Nabi tak sebut warna tu, pasal Nabi nak habaq pun tak ada kataan tu, kan? Nabi hanya kata warna yang kata Allah Ta'ala, kan? Tak boleh, kan? Pasal benda tu tak ada dalam dunia. Kita tak ada experience dengan warna tersebut, kan? Nampak tak dia punya konsep aslul makna dengan tamamul makna. Jadi kalau dinafikan aslul makna ini, jahanam Quran dengan sunnah. Kita tak boleh ambil istifadah apa pun daripada Quran dan sunnah dalam maksud dia yang paling besar, kan? Jadi sebab itu kita kata dekat golongan Asy'ariyah Mufawwidah, tafwid itu hanya boleh berlaku pada tamamul makna. Pun tak dipahami, makna tak ada makna, meaningless. Beza, dia ada makna tapi hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, dengan kita tak tahu makna dia langsung, kan? Sampai kalau orang tanya adakah istiwa ni sifat Tuhan atau bukan, golongan taufik kata apa? Tak boleh confirm, pasal you tak tahu tu sifat atau bukan, mungkin makhluk. Masalah sekarang ni tafwid is very masalah, sebab you tak boleh confirm ini sifat Tuhan. You tak boleh ubah daripada fi'il madhi pergi mudhari' pergi isim. You tak boleh terjemah daripada bahasa ke bahasa. Nak i'tiqad sifat pun tak boleh. Kata tak? Macam mana? Sedangkan ulama salah confirm ini sifat. Sebab tu mudah sangat nak nafikan tafwid daripada ulama salah ni. As long as ulama salah confirm, affirm kata istiwa tu sifat, selesailah, dia tak tafwid dah lah. Sebab benda pertama dalam tafwid yang Abu Hamid Ghazali sebut dalam Iljamul Awam ialah tak boleh confirm itu sifat, betul tak? Kalau dia confirm sifat, habis. Itu dah tak tafwid dah, kan? As long as salah dah confirm sifat, nak tafwid apa lagi? Tak ada tafwid dah lah. Tafwid pada hakikat asal tamamul makna ya, asal makna tidak.
So itulah yang dapat dibentangkan isi kandungannya. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.